ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك علما لدني ومشربا صافيا هنيا وهاب يا غني. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan sahabat anak Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan dan ruang-ruang waktu kepada kita untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita berada di dalamnya dalam keadaan yang kita beriktikaf sambil kita menunggu masuknya waktu Isyak. Dan kita dengar sedikit daripada pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan lebih-lebih lagi pesan-pesan yang ditinggalkan oleh baginda ini menjadi panduan dan pedoman kita pada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku cinta kepada baginda, kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya adalah untuk kita mengikuti segala ajaran, mengikuti segala nasihat, mengikuti segala pedoman yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan kepada kita. Moga-moga dengan berkat bulannya bulan Rabiul Awal, bulan yang mana kita mengingati kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang padanya kita banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyatakan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup dengan berselawat semata-mata bagaimana tanda kasih dan sayang kita kepada baginda Nabi, maka
kita turut cuba sedaya dan upaya kita untuk melaksanakan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, dan kita meninggalkan sedaya upaya kita tiap-tiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung pada pertemuan kita pada kitab Tanbihul Ghafilin, iaitulah pada larangan ghibah, larangan mengumpat, dan perihal umpat mengumpat ini, dia tidaklah lari daripada sifat mazmumahnya manusia ini. Apabila dia melihat sesuatu yang ada pada orang lain, yang berupa aibnya, yang berupa kejelekannya, yang berupa satu yang apabila dibicarakan di hadapan tuannya, orang tu marah, ataupun orang tu tak suka, ataupun orang tu dia akan merasa terhina ataupun merendah diri, maka itulah kalau perkara itu dicerita ataupun cakap belakang-belakang, orang duduk cerita perihal orang saat ni, maka itulah mengumpat, itulah ghibah. Maka perkara ghibah ini berlaku, berlaku, bahkan di akhir zaman ini ghibah berlaku secara terang-terangan, secara dengan orang cerita jelas-jelas. Orang pun duduk cerita perihal seorang hamba Allah, cerita berkenaan dengan dia. Orang pun share dekat Facebook, orang share dekat media-media sosial, orang share macam-macam media. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Maka kena tengok pada tujuan saat ni. Ada semata-mata dengan sebab apa? Nak memberi maklumat. Tapi memberi maklumat, apakah maklumat itu perlu disebar, perlu dipanjangkan ataupun perlu dicerita ke orang sehingga menjadi buah mulut, sehingga orang duduk, orang ni orang panggil apa, viral. Orang pun duduk sebar, duduk cerita. Tujuan ni saya nak cover je supaya orang tahu maklumat sana. Ketujuan dia lagi, memang dia sakit hati, memang dia berdeki, memang dia macam-macam lah. Maka apa tujuan dia ke apa? Memang nak menjatuhkan maruah dia. Tapi apa jua niat, apa jua tujuan, dia tidak menghalalkan untuk seseorang itu ghibah pada orang. Kalau saya tak apa, kaki orang duduk tahu hak dia ni. Dia ni jahat, dia ni gini. Orang pun duduk sabar. Padahal tujuan apa? Tujuannya nak jatuhkan maruah. Tujuannya kerana banyaklah. Maka kalaulah dia nak cover sekadar maklumat sekalipun, tapi maklumat itu perkara yang mengaibkan dia, maka jadilah benda itu ghibah juga. Learning memang gitulah. Orang duduk fitnah kepada ahli agama, orang duduk fitnah kepada individu-individu yang tertentu, maka tujuannya tidak lain dan tidak bukan kerana nak menjatuhkan maruah individu tersebut. Itu salah satunya. Walaupun nanti
kita akan jumpa dengan satu bab ataupun dalam cerita dalam bab ribah ini dengan bahagian bagaimana orang tu boleh kita ngopak ke dia, tak jadi salah. Itu nanti kita akan jumpa nanti. Ya, tapi secara umumnya tak ngopak apabila berkait dengan ngopak maka tak boleh. Ya, hukumnya haram. Ya, dan ni nak masuk dah ni. Ya, nak masuk musim dah. Musim orang duduk ngopak kat orang. Dia jadi musim berapa? Kerana orang nak meraih sesuatu, ya, hajat ataupun niat, maka dia memburuk-burukkan. Dia memburuk-burukkan individu, dia memburuk-burukkan. Tujuannya apa? Tujuannya kita maklum sajalah. Nak suruh orang undi, nak suruh orang sokong, nak suruh ni kat dia nak masuk dah ni, nak masing-masing pun tu. Maka kalau apa jua kita ni nak berkempen, nak apa pun, ya, apa jua pilihan, ya, apa jua parti politik, apa jua pun, ya, hindarkan, elokkan daripada menceritakan perihal individu hak mana hak tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena, tak ada kaitan. Tapi oleh kerana sebab kita nak suruh orang undi, kita nak tu, maka kita pun memburuk-burukkan benda hak bukan-bukan. Maka itu menjadi larangan. Adapun kalau menceritakan kezaliman, kejahatan ataupun perkara-perkara buruk, perkara-perkara mungkar, itu nanti kita akan jumpa nanti bagaimana. Ya. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita, ya, daripada buat perkara-perkara yang akhirnya kita nampak macam ke hak molek, tapi rupanya dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala perkara itu perkara yang dilarang. Maka dalam kitab kita ini muslimin muslimat, kita telah sampai kepada satu kisah. Hari itu saya ingat pernah dah cerita di sini, ya, tapi tidak habis, ya, tidak habis. Iaitu seorang datang kepada Ibnu Sirin, wa ruwiya anna rajulan ata ibn Sirin faqala inni irtabtuka faj'alni fi khillin. Wahai Ibnu Sirin, ya, aku ni telah ribah kepadamu, saya ngopak awak ni, nak minta halal, nak minta maaf, ya, nak minta dengan mana minta maaf ni, tolong halal lah dosa-dosa saya ni, ya, kerana itu halalkan saya dan maafkan bagiku. Dia minta maaf. Faqala, kata Ibnu Sirin, wa kaifa uhillu ma harramallah, aku nak halal guana benda tu hak Allah haram. Aku nak halal guana, sedangkan benda tu Allah haramkan, ya. Jadi seolah-olah faka'annahu seolah-olah asyara ilaihi bil istighfari wat taubati ila Allah Ta'ala ma'a istihlalihi minhu, ya. Maka tak cukuplah dengan minta halal daripada tuangnya saja, dengan seolah-olah dia kata mengisyaratkan kepadanya supaya bertaubat dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat hak sungguh-sungguh. Ni maka tak cukuplah semata nak minta ampun, minta halal lah. Maka jawab Ibnu Sirin, nak halal guana benda tu Allah haram. Jadi tetaplah juga mungkin kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun dengan dia, ya. Kemudian barulah minta maaf dengan orang hak mengopak tu. Itu maksudnya, ya. Tapi memanglah begitu apabila umpatan ini, apabila telah sampai kepada tuang, orang tu dak ngopak, maka orang hak kena upak tadi dengar tahu, oh dia ni duduk ngopak khabar, ni. Jadi dia minta maaf. Maka minta maaf tu cukup tak dengan minta maaf saja, tak, dia kena minta maaf jugalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tidak bolehlah minta maaf dengan Allah semata-mata, minta ampun dalam keadaan yang tuang hak dia ngumpat ni tahu. Dan dia tidak minta maaf pula dengan tuang yang diumpat. Sebab apa? Ni dosa berkait dengan makhluk.
Dosa hak kait dengan makhluk, maka kena minta halal, minta maaf tadi dengan makhluk juga. Ya. Fa in lam tablugh ila sahibihi tilkal ghibah fataubatuhu an yastaghfirallaha ta'ala wa yatuba ilaihi wa la yukhbira sahibahu fahuwa ahsanu likai la yashtaghila qalbuhu bih. Ya, maka sekiranya dia kata jika belum diketahui oleh orangnya, ngupak tapi tuang tu tak tahu, duduk ngupak sangat ke dia ni, maka cukup bertaubat itu kepada Allah di samping mendoakan baik bagi yang dahulu diribah itu. Tak, saya duduk ngupak ke dia ni, tak, tapi orang tu tak tahu. Kita pun minta ampun, istighfar sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf salah dah ngupak ni, ya. Tapi tuan saat ni tidak mengetahui, maka cukup dah taubat kita tu, di samping kita minta, kita doakan juga keampunan kepada orang yang diumpat saat ni sebagai imbalan gantinya, dan tidak perlu memberitahu kepada orangnya supaya tidak merisaukan hatinya. Sebab apa? Dah duduk khabar dah, saya ngumpat kawak ni, dah awak ngumpat benda, tak buka apa pula. Tak. Jadi masalah pula. Jadi tak sampai khabar lah. Tak sampai cari, tak sampai tu. Lepas tu daripada awal-awal jangan ngumpat senang. Jangan duduk kutuk korang, duduk kata korang, duduk ni. Ni kaki nak sampai masa ni. Dah bubar-bubar dah. Tarikh pula tak tubik lagi. Dah, jaga dah tubik tarikh, orang duduk sibuk ngeping, duduk sibuk tu ni. Jaga hak ni. Ya, kita nak orang sokong hak kita. Betul lah. Ya, tapi jaga adat-adatnya. Ya, jaga adat-adatnya, jaga ni. Jangan sehingga sampai melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rugi saja-saja. Kadang tak menang dengan fitnah, menang dengan nipu, menang dengan dengan menjatuhkan maruah orang lain. Apakah hakikatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak lain tidak bukan dosa semata-mata. Tu. Ya, maka kena ingatlah. Ya, jaga ni. Kata pengarang rahimahullahu taala, walau annahu qala buhtanan lam yakun dhalika fihi fa innahu yahtaju ila taubati fi thalathati mawdi'. Jika yang dia ngupak itu pula satu buhtan. Buhtan ni apa dia? Kita bahasa Melayu ni kita panggil fitnah. Orang Melayu kata ni panggil benda tu fitnah. Bahasa Arab dia panggil buhtan. Ya, pemalsuan. Berita tu palsu, tak betul. Benda tak betul ni, dah orang pun duduk sepa, orang pun duduk jaja, dan orang pun duduk percaya, sedangkan hamba Allah tu tidak buat. Dia tidak laku pun, tidak ni pun. Orang dusta ke atas dia. Kita orang Melayu ni kita panggil benda tu fitnah. Kamu fitnah aku tak buat benda gitu tu, fitnah. Tak, fitnah ni bahasa Arab. Ya, bahasa Arab kalau kita terjemah fitnah ni sebenarnya ujian. Fitnah tu ujian. Apa? Tak, fitnah akhir zaman, fitnah kubur, fitnah dah banyak fitnah. Ya, kalau kita baca hadis kata tu fitnah. Fitnah ni ujian. Kita duduk dalam ni ujian akhir zaman. Kaki bila masuk dalam kubur ada ujian kubur, itu fitnah. Dalam Al-Quran kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sungguhnya harta benda kamu, anak pinak kamu itu fitnah. Fitnah dah kita faham, fitnah ni apa dia? Ujian. Ya, Allah beri, Allah uji kita dengan harta, Allah uji kita dengan anak-anak, Allah uji kita dengan itu ujian. Itu fitnah. Ya, tapi kita ni Melayu kita faham bila fitnah ni benda tak benar, benda tak betul, mu kata tak, awak kata saya ni awak ni fitnah. Tak. Itu kita faham gitu.
Berita palsu tu bohong ni, fitnah hak kita faham bohong itu sebenarnya buhtan, pemalsuan. Ya, cerita palsu. Sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha apabila dia telah dituduh, ya, dia telah dituduh, ya, bersama dengan lelaki lain. Dalam satu peristiwa panggil hadisul ifki, ya, hadisul ifki, cerita bohong, cerita palsu yang dibuat ke atas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga ramai orang percaya. Orang tukang fitnah ni, orang tukang tuduh ni siapa dia? Abdullah ibn Ubay, ya, ketua golongan munafikin. Maka bila orang duduk seba, orang duduk ni, Saidina Umar marah. Saidina Umar kata ni buhtanun azim. Ini berita palsu yang besar ni. Cerita palsu ni. Saidina Umar kata, ya, takkanlah Sayyidatina Aisyah buat benda-benda gini, tak molek ni, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tegas. Kemudian turun, ya, wahyu yang membenarkan kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dan membersihkan nama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Orang yang percaya fitnah tu, orang yang percaya berita palsu tu, maka mereka ni bertaubat. Orang yang seba, orang yang seba, orang yang ni termasuk dari kalangan sahabat-sahabat yang tolong siapa, maka dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menyebarkan berita palsu ini. Tuang dia hak asal, hak tukar reka cerita ni Abdullah ibn Ubay, Nabi lepas dia. Nabi tak hukum dia. Sebab apa? Sebab dia akan kena hukuman yang lebih berat lagi, ya, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi dah marah, iyalah marah, tapi dah buat. Nabi dah ambil tindakan pada dia, kerana dia ni memang Allah khabar dah dia ni orang munafik dia ni. Maka kaki dia mati masuk dalam neraka, kekal di dalam neraka dengan sifat nifak dia tu, dengan jahat dia tu. Maka kata pengarang rahimahullahu taala, walau annahu qala buhtanan lam yakun zalika fihi fa innahu yahtaju ila taubati fi salasati maudi. Ya, jika yang diperbuat itu buhtan ataupun berita palsu, atau merosakkan kehormatan yang tidak benar, orang tu tak buat, kita kata dia buat. Hak kita faham dengan bahasa kita ni, kita kata fitnah lah. Tapi fitnah tu bukanlah makna yang tepat. Ya, tapi dah apa kita sebut fitnah ni, sebab apa? Sebab kita sebut fitnah, maka orang faham lah dulu. Dia tak betul yang disebarkan. Walaupun sebenarnya itu maksudnya maksud lain. Fitnah tak ni ujian. Ya, tapi dah kita faham ke tu, dah apalah kita sebut hak tu lah. Fitnah ni berita, maknanya berita bohong, berita bohong. Ya. Orang tak buat, orang tu tak buat, tapi kita kata dia buat, kita tuduh dia buat. Tuduhan ni, dia tuduhan palsu. Tak ke tuduhan tu kalau terbukti dah, dia terbukti dah benar, dia jatuh dah hukuman apa semua, tetap juga kita boleh tak sebut dan kita boleh tak ngupak, tak boleh juga. Sebab apa? Dia telah pun dijatuhkan hukuman, dan dia telah mendapat balasannya di atas dunia ni. Maka kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dan memaafkan dia dengan dosa-dosanya yang dia bertaubat, maka bebas lepas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia dah kena hukum pun tak taubat juga lagi, tidak menyesal, tidak belaka, maka tetap Allah Subhanahu wa taala akan balas. Di dunia kena balas dah, di akhirat pula Allah balas lagi, sebab dia tidak bertaubat ni. Dah orang lain ambil daripada dia, dia apa keadaan dia tu sebagai pengiktibaran, pengajaran. Jangan buat. Tapi janganlah duduk sebut,
Duduk cerita. Dia ni gini. Dia ni duduk buat ni, dia ni duduk tu. Tu yang jadi gitu tu padang muka. Tu dia jadi ngupak tu. Jadi ngupak tu. Mula duduk cerita sangat, duduk orang suka sangat. Kena hukum dah dia tu. Itulah orang kat bodoh, jangan buat terbang lagi. Duduk cerita, duduk jaja, duduk buruk-buruk. Lepas tu akhir pada kita katakan padam muka. Jadi guana tu, ngupak tu. Ngupak dah. Dah kalau kita cerita nak ambil iktibar atau khabar pesan, jangan supaya orang lain tidak tiru, tidak buat. Cukuplah kalau kita sekadar buat contoh. Tengok ni hamba Allah ni, bagaimana perbuatan dia, ya. Akhirnya disabitkan kesalahan dan dihukum. Moga-moga menjadi pengajaran pada dia, moga-moga dia bertaubat, dan moga-moga kita doakan Allah ampunkan dia dan Allah ampunkan juga kita, dan Allah pelihara kita daripada buat dosa macam hak dia buat. Contohnya gitu. Cukup sekadar tu sudahlah. Ni dah lebih pada benda ni, duduk tambah, nak suruh kesedak cerita. Tok lagi ajina motor, tambah lagi tu, tambah lagi ni, nak suruh ni. Padahal tak kena berapa. Ya? Kawan tu dah selamat dah bertaubat. Selamat dah tak ada benda dah. Ya? Tapi orang duduk jaja sangat, orang duduk cerita sangat, orang duduk nguduh sangat, akhirnya jadi ngupak kepada hamba Allah saat ni. Dan kita tak tahu dan amal-amalnya bagaimana. Bagaimana adakah kalau sungguh dia telah bertaubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sebut ni secara umum lah. Tak sabit dengan siapa-siapa, tak cerita siapa-siapa, tapi secara umumnya begitu. Bila satu-satu tuduhan itu mana telah sabit kesalahan contohnya, cukuplah itu kafarah untuk dia. Dah lepas tu jadilah pengiktibaran kepada kita. Cerita lebih-lebih tak boleh. Sebab Allah larang. Dia jadi ngupak. Dia jadi ni. Jadi nguduh pula. Ya, maka tidak patutlah berlaku dan tidak buat. Ya, itu kalau tuduhan itu fitnah. Contohnya orang reka. Orang ni orang tuduh ni dan terbukti dia tidak buat. Ya, terbukti tidak buat. Tapi tiba-tiba mahkamah sabit juga kesalahan. Contohnya, maka kau besar lagi. Kau besar lagi fitnah, tuduhan itu, buhtan ini. Kawan tu hamba Allah ni memang tidak bersalah, tapi orang tuduh dia dah siapa mananya, orang ejah juga macam mana, kok mana-mana pun dia jadi bersalah. Dah apa sebab atas dunia ni orang boleh buat belaka kan? Tak. Orang rasuah itu, orang upah orang itu, orang ni tak. Akhirnya orang tak bersalah, tiba-tiba jadi bersalah. Lepas tu orang pun duduk jaja, duduk itu, duduk ni. Kau besar sangat lagi. Tuduhan-tuduhan yang macam ni. Maka semua benda-benda itulah ya yang mendatangkan pada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap ya makhluk ni. Maka kata pengarang nak bertaubat daripada buhtan ini, tuduhan palsu ni tiga cara. Ahaduha an yarji'a ila alqaumil ladzina takallama bil buhtani indahum wa yaqulu inni qad dzakartu indakum fulanan bikadza wa kadza fa'lamu anni kadhibun fi dhalik. Yang pertama kata pengarang, hendaklah dia mengiklankan kepada semua orang, ya, yang mana dia telah sapa cerita ni, yang dia telah khabar kepada orang ramai berkenaan dengan berita palsu ni, kebohongan ini, ya, dan menyatakan kepada mereka berita yang ia sampaikan mengenai si fulan ni, tu saya bohong je, rupa-rupanya tak betul, rupa-rupanya ni banyak ni berlaku ni, ya, tuduh orang itu, tuduh orang ini dah
Padahal ada. Maka dia kena tarik balik tu. Ya, kerana dah tu masa dia duduk share, dia duduk apa, dia duduk atau maka begitu jugalah caranya dia nak selesai daripada ni. Maka hak dia share tu dia kena share pula. Rupa-rupanya berita palsu. Rupa-rupanya doktor, rupa-rupanya tak benar. Maka saya tarik balik dan saya berlepas diri daripada benda hak saya telah share ni. Kemana kena gitu, kena sungguh lah. Hak posting dah lah ni boleh delete kan. Kena delete. Kena delete. Ya, tak boleh sebab tu orang lain hak share, hak kita delete dah, kita terlepas dah. Kita delete dah. Ya. Tapi orang share sebab barang hak duduk dalam internet ni dia kekal. Dia kekal. Ya. Kawan ni taubat dah kawan, tapi hak lama-lama orang duduk cari jumpa. Ya. Tengok macam-macam boleh cari. Ya. Bagaimana video-video hak zaman dulu. Hak pada masa tu orang rekod, orang rakam ni tak ada pun dengan telefon, dengan apa. Memang khah tak. Tu. Jumpa cari. Jumpa cari. Padahal hamba Allah ni taubat dah. Hamba Allah ni insaf dah. Hamba Allah ni tinggal belaka dah dosa-dosa maksiat. Orang duduk share, orang duduk ni. Ya. Sebab tu, ya. Ni berlaku. Ya. Samalah duduk pesan terutamanya bagaimana orang yang telah bertaubat dan dia tinggalkan ya dosa-dosanya. Hak paling mudah sekali artis. Ya. Terutamanya dari kalangan artis-artis wanita. Ya. Learning ni dia pakai tudung dah, dia tutup aurat molek dah, dia maknanya pakai yang sopan dah. Jaga dah aurat dia. Maka haram orang duduk sibuk gambar-gambar dia hak lama-lama. Hak dia tinggal dah, hak dia bertaubat dah. Sebab apa? Sebab dia dak buat dah. Tapi dah orang sungguhnya nak cari. Nak tengok gambar dia ni masa muda, rambut dia warna kau. Ada kawan ni taubat lama dah. Ya, tinggal dah, dak buat dah, tapi duduk cari juga. Dia duduk cari juga, duduk ni juga, nak tengok hak dulu. Dak warna dulu ni. Ada orang duduk buat perbandingan. Ya. Artis ni dulu gini, ada gini. Tujuan dia apa? Suka-suka hiburan, tapi perbuatan tu dosa. Sebab apa dia jadi dosa? Sebab apa? Orang ni bertaubat dah, tapi duduk share lagi aurat dia, duduk share, orang duduk share. Ini kena jaga semua ni. Ya. Wasani an yadhhaba ila alladhi qala alaihi al-buhtan wa yatluba minhu an yaj'alahu fi khillin. Yang kedua, hendaklah dia pergi jumpa dengan orang yang dituduh saat ni dan minta maaf dengannya. Ya. Wasalithu an yastaghfirallah ta'ala wa yatuba ilaihi falaysa syai'un minaz zunubi a'zamu minal buhtan fa inna sa'iraz zunubi yahtaju ila taubatin wahidah wa fil buhtani yahtaju ila taubati fi thalathati mawadi'. Ya, dan hendaklah dia minta ampun, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan dosanya. Sebab itu ya, sebab itu ni buhtan, itu tuduhan palsu ini dia termasuk pada dosa besar. Ya, termasuk pada dosa besar. Ya, tuduhan palsu ni, kita kata fitnah tu termasuk pada dosa-dosa besar. Jadi dosa lain ni dia berhajat kepada ya, dia berhajat kepada satu taubat. Tapi hak pasal tuduhan palsu ni kena tiga-tiga ni. Dia kena khabar kepada orang ramai. Hak mana cerita hak dia khabar itu sebenarnya palsu. Salah tu, tak betul. Dan saya minta maaf. Tu kepada hak orang ramai dulu mula-mula. Lepas tu jumpa pula dengan orang hak dia buat tuduhan saat ni. Kena minta maaf pula dengan individu tu. Tu yang ketiga, kena minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Di atas dosa dia buat tuduhan palsu ni.
Bahkan Allah telah mengkaitkan penyembahan berhala dengan buhtan. Allah kait, ya. Wa qad qarana Allah Ta'ala al-buhtan bil kufri. Allah kait ni tuduhan palsu ni dengan kufur. Dekat-dekat nak sama dah. Ya, fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Tinggalkan, ya, daripada kotoran, ya, najisnya penyembahan berhala ni. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menyembah berhala, ya. Kemudian Allah kaitkannya, tinggalkan juga dengan qaulaz zur, kata-kata dusta ataupun tuduhan-tuduhan palsu, ya. Dan tidak dianggap ribah kecuali jika disebut nama perseorangan, tetapi menghindari itu lebih baik. Maka kalau disebut, ya, kalau dia tak sebut, dia tak sebut nama, ya, dia hanya beri contoh, adalah hamba Allah ni dia buat gini, dia tak sebut nama. Lepas tu orang pun duduk terfikir-fikir siapa dia. Tak sampai tanyalah siapa dia, tak mudah dia jadi ngupak. Maka kalau lagi tak sebut nama ataupun tak cover secara sifat, secara peribadi individu ni gini, maka tak jadi ngupak. Tapi cerita keburukan, dia cerita keburukan. Seperti contohnya, bagaimana kita ingat apa, kalau dulu ada buku Mastika, duk cerita orang ni mati gini dok, tukang mandi mayat ni cerita, mayat ni jadi gini dia cerita hamba Allah ni. Tapi dia sebut dah, dia tak sebut nama, dia tak khabar orang ni siapa dia, duduk di mana, daripada mana. Sekadar cerita keburukan supaya menjadi iktibar kepada orang. Bila dengar ni jangan buat gitu. Bila dengar kisah-kisah ni, menjadi kita ni gerun untuk buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau selagi mana tak sebut individu, tak sebut nama, maka tak jadi ngupak. Tapi kata pengarang, ya, menghindari perkara itu lebih baik. Tak sabar ceritalah. Buruk, apa ni tak sabar cerita, ya. Sehingga orang pun duduk tertanya-tanya. Seorang zahid membeli kapas untuk isterinya, insya-Allah kita sambung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.